Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita akan mulakan sesi ulang kaji kita untuk peperiksaan kamu tingkatan 5 Zamrud aliran kemahiran matematik akan diadakan pada minggu depan 16 bulan pukul 11. Okey. Bab-bab yang akan masuk dalam periksa tersebut ada 3 bab, iaitu yang pertama sekali bab nisbah dan juga kadar. Yang kedua pengendalian data. Yang ketiga matematik pengguna, 3 bab. InsyaAllah ada lebih kurang 25 hingga 40 soalan dalam lingkungan itulah. Okey. Dalam sesi yang lepas, cikgu dah terangkan bab berkaitan dengan nisbah dan juga kadar daripada awal sampai habis. Ada 3 video yang cikgu keluarkan, semua melibatkan tutorial berkaitan dengan bab pengendalian, bab nisbah dan juga kadar. Hari ini cikgu akan teruskan dengan bab yang kedua, iaitu pengendalian data. Okey, kita teruskan dengan jadual kekerapan kita untuk histogram. Okey. Cikgu rujuk semua ni. Soalan-soalan yang dikemukakan kepada kamu berdasarkan kepada buku teks kemahiran. Silibus yang telah diberikan kepada kita, jadi cikgu akan rujuk dalam buku teks. Semua soalan-soalannya dirujuk dalam buku teks. Okey, kita teruskan. Okey, kita tengok. Okey. Okey, kita tengok yang pertama sekali, iaitu kita teruskan. Cikgu nak tunjukkan contoh di muka surat 69. Di muka surat 69. Okey. Kita tengok di sini muka surat 69. Saya ajak lah. Cikgu cek dia punya kamera ada problem sikit. Okey. 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 Cara kita bikin. Okey, muka surat 69. Surat 69.
sikitlah. Okey. Muka surat 69, kalau tak clear ni cuba rujuk balik dalam buku teks. Yang cikgu tunjukkan di sini. Okey, yang pertama sekali, apakah yang dimaksudkan dengan selang kelas? Okey, selang kelas. Okey, kita ambil dalam jadual ni selang kelas senang saja kita nak. Okey, kalau ditanya kepada kamu, ini contoh jadual lah. Ni dia punya okey, selang kelas, nampak kan? Selang kelas dah. 40 cikgu ambil selang kelas ni tulis sini ialah 40 hingga 44. Okey, 40 hingga 44. Tu dia punya selang kelas dia. 40 hingga 44. Okey. 40 hingga 44. Okey. Kita nak cari dia punya saiz selang kelas. Kamu buat macam ni, saiz selang kelas lah. Okey, kamu kira 40. Tulis balik 40, 41, 42, 43, 44. Okey. Saiz selang kelas. Okey. 40 hingga 44. Okey, 40, 41, 42, 43, 44. Okey. Jadi saiz dia kita ambil sebanyak berapa saiz dia? Ada berapa sini? 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Nombor 40 sehinggalah nombor 44. 41, 41, 2, 42, 3, 43, 4, 45. Jadi ada 5 nombor. Jadi saiz selang kelas dia adalah sama dengan 5. Okey, itu yang dimaksudkan dengan saiz selang kelas 40, 41, 42, 43, 44. Ada 5. Ini nama dia saiz selang kelas. Okey, saiz selang kelas. Okey, itu nama dia saiz selang kelas. Okey, itu yang pertama. Kamu faham dah apa yang dinamakan sebagai saiz selang kelas? Itu yang pertama. Istilah yang digunakan ialah saiz selang kelas. Kalau orang tanya kamu apa itu saiz selang kelas, kamu dah tahu. Macam mana cikgu tunjukkan di sini, kamu kira kan kalau diberi selang kelas. Okey. Cikgu beri tu contoh satu lagi. Katakan dia bagi daripada nak cari saiz selang kelas 50 hingga 56. Okey. Berapakah saiz selang kelas? Okey, 50. Boleh ni 51, 52, 53, 54, 55, 56. Saiz dia berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saiz selang kelas sama dengan 7. Itu maksud saiz selang kelas. Okey. Lepas tu, ni istilah-istilah yang digunakan dalam pengendalian data. Okey. Kemudian kita ada selain daripada saiz selang kelas, kita ada had atas dan juga had bawah. Okey. Had atas dan juga had bawah. Kamu kena tahu juga had atas dan juga had bawah. Okey, kalau kita tengok di sini, kita ada 2 selang kelas. Ini satu 40 hingga 44. Yang kedua 50 hingga 56. Okey. Saiz selang kelas kita dah tahu dah. Okey, had atas dan had bawah. Had atas, had bawah. Okey, had atas bagi
bagi selang kelas yang pertama ni 40 dengan 44, had atas dia ialah 44. Kita ambil di sini lah. 44. Had atas dia 44, had bawah dia 40. Begitu juga dengan yang ni. Okey, had atas bagi selang kelas ni ialah sama dengan 56. Had bawah sama dengan 50. Itu yang dinamakan sebagai had atas ataupun had bawah. Okey, kita dah tahu dah yang 3 benda di sini. Cikgu dah ajak kepada kamu. Yang pertama, saiz selang kelas. Saiz selang kelas kita kira daripada nombor 40, 41, 42, 43, 44 dan 5. Itu saiz selang kelas. Kemudian cikgu ajak kepada kamu had atas. Had atas kamu tengok selang kelas itu had yang paling besar sekali, 44. Had atas. Had bawah nombor yang paling kecil, selang kelas yang paling rendah, yang mula-mula sekali. Itu nama dia had bawah. Okey. Habis. Okey, selepas tu kamu kena tahu titik tengah. Titik tengah. Titik tengah. Apa dia? Titik tengah. Okey, kita tengok sini. TIK titik. Titik tengah. Titik tengah kita ambil yang pertama sekali, 40 hingga 44. Okey. Formula titik tengah. Okey, titik tengah cikgu buat titik tengah. Ni titik tengah ni. Okey, sama dengan kamu ambil titik tengah. Titik tengah kamu ambil had atas. Had atas tambah dengan had bawah. Ingat ni formula ni. Kita bahagi dengan 2. Ingat formula ni lah. Titik tengah. Titik tengah titik. Okey, titik tengah titik. Kamu ambil had atas tambah dengan had bawah bahagi 2. Okey, kita tengok dia punya had atas apa? 44 tambah dengan 40 kita bagi 2. Okey. 44 tambah 40 kita dapat 84 bagi 2. Kita dapat 44 bagi 2 kali 4 8. 2 kali 2 4 jadi 42. Yang keempat, benda yang kita belajar hari ni, cikgu buat ulang kaji ni, cikgu dah ajak lah sebelum ni. Ni kita ulang kaji saja, kau ingat balik. Yang pertama tadi selang kelas, yang kedua apa? Yang kedua cikgu ajak tadi saiz selang kelas, yang ketiga had atas, had bawah, kemudian yang seterusnya titik tengah. Jadi ada 5 benda. 5 dah ni. Bukan 4, 5 lah yang kita dah belajar. Okey, titik tengah. Kemudian kita belajar lagi yang itu ni sempadan. Sempadan atas dan juga sempadan bawah. Sempadan atas, sempadan bawah. Okey, kita mulakan dengan selang kelas yang pertama. Kita tengok dah. 40 hingga 44. Okey, kita tengok sempadan atas. Sempadan atas tadi ya. Ini sempadan atas ni. Okey, tengok tadi. Ni nama dia sempadan atas tadi. Ni titik tadi. Nah, ni selang kelas yang pertama. Selang kelas yang kedua katakan 45 hingga 45, 46, 47, 48, 49.
Okay. Sempadan atas tang ni. Sempadan atas tang ni nilai dia ialah 44.5. Ini yang dikatakan sebagai sempadan atas tang ni. Sempadan bawah pula tang ni, duduk tang ni. Di antara 39 dengan 40. Ni sempadan atas 44 dengan 45 tengah-tengah. Yang ni sempadan bawah 39 dengan 40. Jadi 39.5. Ada berapa dah? 7 benda yang kita belajar. Yang seterusnya ialah sempadan atas dan juga sempadan bawah. Okey. Itu di antara benda-benda yang kamu kena tahu. Kalau tak tahu, kita tak tahu nak kata apa. Okay. Okey, satu lagi kita tengok julat. Julat. Bukan julak, julat. Dia apa? Apa ingat julak pula? Julak untuk orang yang tak boleh berak. Makan julak. Jadi senang berak. Jadi yang ni bukan julak. Julat. Julat. Ingat istilah julat ni. Julat ni kita akan gunakan dalam mengira apa ni? Mengira titik yang apa? Beza di antara data yang rendah dengan data yang paling tinggi. Okey, katakan kita contohlah. Okey, kita ada data kita pergi mengai. Okey, seorang tu pergi mengai lebih kurang 2 jam. Mengai ikan puyuh lah di parit gila. Mengai ikan puyuh di parit gila dalam masa 2 jam. Okey, dalam masa 2 jam. Ni nak masa 2 jam ada kita punya JKK buat satu pertandingan di kampung. JKK buat pertandingan mengai ikan puyuh, ikan lain dia tak kira, dapat dia kira ikan puyuh ya. Mengai dalam masa 2 jam. Okey, dalam masa 2 jam di kampung tu hadiah dia ialah gerek liran. Gerek liran tempat pertama, gerek mini tempat kedua, gerek budak-budak daya 4 tempat ketiga. Ini JKK kampung buat pertandingan mengai ikan. Dalam pertandingan tu ada yang dapat dalam 2 jam dapat seekor ikan puyuh. Ada yang dapat 10 ekor, ada yang dapat 15 ekor, ada yang dapat 7 ekor, ada yang 5 ekor, ada yang 20 ekor, ada yang dapat 51 ekor, ada yang dapat 3 ekor, ada yang dapat 14 ekor, ada dapat 25 ekor, ada dapat 30 ekor, ada dapat 40 ekor. Jadi inilah di antara jumlah ikan puyuh yang dapat dikail oleh geng-geng kampung tu. Okey, kita tengok. Kalau kita nak cari julat, cara dia ialah julat lah. Kalau disuruh panggil julat, bukan julak, julat. Julat kita ambil nilai data yang nilai paling tinggi tolak nilai paling rendah. Ini dia punya apa? Formula dia. Okey, kalau di sini data ni kita dapat ni julat sama dengan nilai yang paling tinggi sekali yang dapat kawan-kawan tu dapat 51 ekor. Yang paling tinggi sekali yang mengaikan ikan puyuh 51. Kita tolak yang paling rendah sekali apa? Paling rendah sekali ialah 1.
Jadi julat dia ialah 50. Ni yang dinamakan sebagai julat. Nilai yang paling rendah sekali tolak nilai yang paling tinggi sekali tolak dengan nilai yang paling rendah bagi sesuatu data. Okey. Boleh? Jadi kita dah ulang kaji balik benda-benda tu. Setelah kita faham benda-benda tu, jadi kita boleh jawab soalan lah. Tengok soalan lah. Tengok muka surat 70. Kita nak terangkan muka surat 70. Contoh satu. Nanti kamu boleh rujuk buku tak mudah sikit. Okay, kalau cikgu bagi contoh-contoh yang lain ni, apa nak cari rujukan payah. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Jadual yang berikut menunjukkan selang kelas bagi suatu jadual kekerapan. Okey, selang kelas yang pertama 0 hingga 9, 10 hingga 19, 20 hingga 29, 30 hingga 39, 40 hingga 49. Ni satu data. Satu lagi data 5.0 hingga 5.4, 5.5 hingga 5.9, 6.0 hingga 6.4, 6.5 hingga 6.9, 7.0 hingga 7.4. Bagi selang kelas yang berwarna, tentukan had bawah dan had atas. Yang kedua, titik tengah. Yang ketiga, sepadan bawah dan sepadan atas. Yang keempat, saiz selang kelas. Baik, kita buat satu persatu. Yang pertama sekali, kita tengok. Tengok yang pertama tu yang berwarna kuning dia sebenarnya. Kita tulis lah ni. Yang warna kuning ni, kamu tengok kuning. 20 hingga 20. Kita tulis macam tu. Okay, dia nak apa dia? Yang pertama sekali, had bawah dan had atas. Had bawah mana had bawah? Had bawah ni. Okay, dia nak yang pertama. Satu, jawapannya had bawah. Had bawah apa? 20. Had bawah. 20. Had atas. Atas dapat 29. Nah, mudah ni. Titik tengah. Kamu ambil ni. 3 jap ni. Titik. Okey, 20 tambah 29 bagi 2. Berapa? 20 tambah 29, 49 bagi 2. Dapat apa? Tekan kalkulator, tunggu apa lagi? Kalkulator ada. Kalkulator tak ada. Aku tak tahu nak kata. Kalau tak ada kalkulator, pergi beli kalkulator yang tak sampai RM10 tu. Kedai RM2 tu. Beli juga. Janji ada kalkulator. Tambah 20 tambah 29, 49 kan? 49, tengok ni 49 lah. Oh, tak apa nampak ni. On. 49 bahagi dengan 2. Dapat apa je? 24.5. Ni jawapan dia 24.5. 24.5. Ni 5 Jerman. 24.5. Itu nama titik tengah. Okey, yang ketiga, sempadan bawah dan sempadan atas. Sempadan bawah. Sempadan bawah untuk berapa? 20 hingga 29 kan? Sempadan bawah apa ni? Duduk tang ni. 19.5. Sempadan atas. Congok lah. Dia duduk tang ni tak? Sempadan atas. Ni tang ni. Ingat tang ni. 29.5. Dah tu. Lepas tu yang keempat, saiz selang kelas. Saiz selang
kelas. Saiz selang kelas apa? Saiz selang kelas. Okey, berapa? Ingatlah saiz selang kelas. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Saiz selang kelas. Kira ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 lah. Ada 10. Saiz selang kelas. Okey, saiz selang kelas. Okey, 4. Selesai masalah ni. Masalah apa? Masalah yang pertama sekali, masalah had bawah kamu dah faham dah. Had atas dah faham, titik tengah dah faham, sempadan bawah, sempadan atas dan juga saiz selang kelas. Alhamdulillahirabbil alamin. Selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana dengan izinnya, rahmat dan inayahnya dapat kita membuat ulang kaji ini. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima uqliq wal khatim sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim. Alhamdulillah. Okey, sekian saja untuk ulang kaji kali ini ya. Cikgu akan adakan lagi 2 tutorial dalam sehari 2 ni, 2 tutorial. Jadi kamu boleh rujuk 2 tutorial tu. Satu lagi tutorial, satu lagi bab, cikgu akan keluarkan juga, iaitu bab berkaitan dengan matematik pengguna. Baik. Okay. Apa-apa. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.